bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan nikmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 pada hari ini. Hari yang penuh bahagia saya doakan pada tuan-tuan dan puan, dan kita pada hari ini istimewa. Pada kali ini masih kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya, dan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Bersedia Ustaz ya. Hari ini hari special ya. Semalam kita bertiga, jarang kita bertiga ni. Kalau bertiga tu ada tanda lah tu ya Ustaz ya. Jadi hari ini kita ingin bersama dengan tuan-tuan untuk kita teruskan, kita mengkaji, mengulang kaji apa yang telah kita belajar di dalam Malaysia Quran Time. Ada beberapa surah yang telah kita ikuti, dan kalau semalam kita berbincang tentang ayat takwa Ustaz ya. Ayat 183 bercakap tentang takwa. Kali ini kita nak berbincang pula tentang syukur. Tentang syukur ya. Ayat 185 yang Ustaz Tarmizi baca awal tadi itu sebahagiannya bercerita tentang Al-Quran ini ataupun bulan Ramadan. Sekali sahaja Ramadan berulang dalam Al-Quran, diturunkan pada bulan Ramadan ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang mempunyai fungsi, dan di hujung ayat 185 itu Allah menyatakan la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Allah inginkan kepada kita dapat Al-Quran, kita makin bersyukur selepas kita keluar daripada bulan Ramadan ini. Maka apakah ayat-ayat yang kita akan bincangkan pada hari ini? Mari kita saksikan dahulu, tapi sebelum kita saksikan, kita nak baca dulu Ummul Quran Ustaz ya. Jangan lupa, pasal inilah pasaknya utama As-Sab'ul Mathani yang imam-imam kena baca elok-elok pada malam ni lah Ustaz ya. Malam ni dah mula tarawih dah ni. Ustaz imam di mana Ustaz? Imam di masjid ke di rumah? Pada tahun ni imamku lah di rumah. Imamku di rumah ya. Okey. Biasa imam kami. Imam kami ya. Imamku. Masya-Allah tabarakallah. Jadi bagi tuan-tuan dan puan ya, mari kita sama-sama belajar Al-Fatihah ya. Dan kita doakan bacaan Fatihah kita yang terbaik tahun ini untuk kita bawakan pada Ramadan. Kita mulakan Ustaz Tarmizi memimpin. Baik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Tirmizi, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu yang bakal bertemu dengan penghulu segala bulan Ramadan Al-Mubarak. Masya-Allah. Selamat datang, ahlan wa sahlan kata Ramadan. Bulan yang akan beri pahala, bulan yang beri hadiah kepada kita. Tetamu datang tapi tetamu yang beri hadiah, subhanallah. Jadi subhanallah, kita insya-Allah panjang umur kita akan mula bertarawih malam ini. Bulan-bulan lain tak ada Ustaz salat tarawih. Malam ini bulan Ramadan saja ada, dan seperti kata Ustaz Tirmizi tadi, imamku. Saya pun sama Ustaz. Imamku. Selalu tuan-tuan dan puan-puan kita baca Fatihah perlahan di belakang imam. Jadi kali ini saya yakin dan percaya abang-abang, ayah-ayah menonton sekarang ini, malam ni bermulalah giliran kita untuk mengimamkan solat maghrib, solat isyak dan solat tarawih. Tak boleh imam silent, tak boleh lah. Imam silent macam selalu tak boleh. Kena keluarkan suara. Jadi insya-Allah mudah-mudahan setelah kita beberapa lama ni Ustaz ya, sepanjang PKP ini kita bergabung, bercinta, bersahabat, kita dengar, kita faham Al-Quran. Sebenarnya itu menjadi satu, orang kata pemanas badan kita dengan Al-Quran. Hari ini kita sampai ke kemuncak. Semalam kita bertiga, hari ini kita bertiga, besok belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Jadi insya-Allah mari kita sama-sama buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi memimpin bacaan Al-Fatihah yang penting untuk kita sama-sama mengambil pelajaran di mana Allah memberi penekanan kepada siapakah Allah sebagai ketauhidan kita untuk kita terus menguatkan iman Allah yang maha berkuasa. Allah lah yang menciptakan kita sebagai hamba dan makin lagi kita menjadi hamba pada bulan ini, pada bulan depan insya-Allah kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan. Moga-moga kehambaan kita meningkat menjadi orang yang bertakwa sebagaimana orang-orang yang telah melalui jalan yang diberi nikmat oleh Allah dengan bulan-bulan Ramadan yang lepas. Jadi Ustaz, kita bersyukur pada Allah SWT ya, kita adalah umat alhamdulillah. Itu yang kita baca dalam surah Al-Fatihah sebentar tadi. Dan pada hari ini kita nak melihat mengapa di dalam Al-Quran itu bila Allah nyatakan pada ayat 185 surah Al-Baqarah bulan Ramadan bulan diturunkan Quran. Tak dinyatakan bulan puasa ya. Bulan puasa tu ayat 183 tapi ayat 185 itu bercerita tentang Quran. Kerana bulan ini adalah bulan yang mulia kerana adanya Quran dan bila kita menyambut kedatangan tetamu ini sebagai bulan Quran dengan persediaan paling baik, puasa yang paling baik, mengikut menjadi seorang hamba, kita mengaku betul kita adalah hamba, tak makan beberapa jam kerana kita hamba. Boleh je nak makan ya, suruh-suruh makan boleh, tetapi kita mengakui bahawa Allah adalah Rabbul Alamin, maka kita bercakap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah aku hamba, aku ikut cakap engkau ya Allah, kita bersedia, kita malah menghargai tetamu Ramadan al-Mubarak pada tahun ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, pada hari ini kita akan mengulang kaji beberapa surah. Ada banyak perkataan syukur di dalam Al-Quran berdasarkan kepada surah-surah yang kita sudah ikuti sebelum ini. Kita boleh lihat secara ringkasnya ada pada surah Yusuf. Kalau kita tengok dalam sinopsis ringkasannya, kita akan lihat dalam surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Luqman, 2 ayat ya, dan pada bahagian kedua nanti kita akan lihat ayat yang seterusnya untuk sama-sama kita hargai. Kita nak bina Ramadan ini macam mana nak jadikan diri kita lebih bersyukur, kerana itu yang Allah nyatakan di hujung ayat 185, la'allakum tashkurun ya, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Dan kita akan lihat apa kepentingan syukur ini, apa jadi kalau keluar Ramadan bersyukur, dengan apa jadi kalau tidak bersyukur. Jadi kita nak memulakan dengan mengkaji melihat surah Yusuf ayat 38 ya, pada muka surat 240. Mari sama-sama dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali. Terima kasih sahabat Ustaz Fazrul, kanda saya Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman, seluruh muslimin muslimat ummat al-Quran. Allah. Ya ummat al-Quran. Masya-Allah. Yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita dah baca ayat pertama, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Masuk bulan Ramadan Ustaz. Malam ni kita dah insya-Allah akan mulakan solat sunat tarawih, menghidupkan malam Ramadan. Maka pertanyaan untuk diri saya dan semua, adakah kita benar-benar bersedia dengan bulan yang penuh dengan kehebatan, kemuliaan, dikenali sebagai bulan ibadah. Jadi kalau sebagaimana kata Syekh Dr. Umar Abdul Kafi, para ulama dahulu mereka 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah berdoa supaya sampai bulan Ramadan, persediaan.
Kemudian selepas Ramadan mereka 6 bulan itu mereka muhasabah, berdoa agar diterima amalan di bulan Ramadan. Maknanya setahun tu untuk Ramadan. Masya-Allah. Nanti bulan Ramadan. Kita pun alhamdulillah kita diajar bila masuk bulan Rejab kita berdoa supaya Allah Taala berkatkan kita bulan Rejab, Syaban, dan kita doakan mudah-mudahan Allah Taala sampaikan kita bulan Ramadan al-Mubarak. Jom kita semak ayat tema kita syukur. Syukur. Ya. Ayat 38 surah Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم. Surahul Azim daripada ayat 38 surah Yusuf sebentar tadi. Terima kasih Ustaz Tirmizi. Ya, bercerita tentang kisah Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf ini tuan-tuan kita sudah pun membaca surah Yusuf sebelum ini. Apakah yang dinyatakan oleh Nabi Yusuf kepada orang di dalam penjara? Nabi Yusuf di dalam penjara, ya, orang ni minta dia ada mimpi, dia tanya pada Nabi Yusuf misalnya, dia tanya apa maksudnya. Sebelum Nabi Yusuf bercerita tentang takwil mimpi tersebut, beliau menggunakan peluang itu untuk berdakwah. Masya-Allah. Untuk mengingatkan orang itu, mengajak kepada Allah. Dia kata apa? Dan aku mengikuti agama abai, ya, iaitu daripada nenek moyangku Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Nabi Yusuf menggunakan peluang, orang dah perlukan bantuan aja ni, ya, untuk takwil mimpi, orang tahu kepakaran dia, tapi dia sebelum nak cerita pada ayat seterusnya itu, beliau menggunakan peluang itu untuk bercakap tentang agama yang betul, bercakap tentang ini adalah satu kurniaan daripada Allah untuk kami dan juga untuk seluruh manusia. Masya-Allah. Ini Nabi Yusuf. Saya tertarik Ustaz, apa nama tadi? Biasa kalau orang dapat nikmat dia bersyukur. Maksud itu normal. Tapi Nabi Yusuf dalam penjara. Dalam penjara. Orang kata dalam keadaan yang serba kekurangan, tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Itulah yang kita nak bawa pada bulan Ramadan ini, di mana ketika kita berlapar, ketika kita mungkin perut berkeroncong nanti Ustaznya, tetap juga kita nak keluarkan perkataan yang baik-baik kepada ahli keluarga kita, adik-adik yang berpuasa jangan gaduh-gaduh, ya. Kita tetap juga cari perkataan yang terbaik. Itu sebenarnya adalah tanda orang-orang yang amat bersyukur, dan Nabi Yusuf mengatakan walakinna aktsaran nasi la yashkurun, ramai orang tak bersyukur. Jadi dalam bulan Ramadan nanti ada ramailah orang yang macam-macam, ya, dia punya keluar perkataannya di rumah, stay at home, ya, mungkin kalau katakan air itu tertuang lebih ke terkurang ke, boleh je menyebabkan adik-beradik bergaduh, ya, ataupun ada pelbagai peristiwa. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam menggunakan peluang dalam keperitan dipenjarakan itu, misalnya seperti Ustaz Malam tadi, tetap mengingatkan kepada Allah dan tetap ingin menyatakan ramai orang tak bersyukur dengan hadiah daripada Allah, kurniaan Allah, namanya adalah agama yang benar. Ya, kita ada agama yang benar. Ya, mudahnya Ustaz, ya, cuba bayangkan kalau kita millah agama kita tak benar, cara hidup kita pun pelik. Mungkin ada orang bila dia satu mungkin tak puasa satu, ataupun kalau dia nak makan malam nanti, orang dia nak buka puasa, kalau dia tak ikut kaedah Nabi Ibrahim, Ishak dan Yaqub, mungkin atas meja ada kepala monyet. Kan pelik tu kan. Pasal dia kata exotic. Kan exotic, pasal dia rasa bahawa itu cara hidup aku, kan. Tetapi kerana kita ada jalan hidup yang diwahyukan daripada Allah,
Subhanallah. Inilah nikmat yang kita nak syukur betul-betul. Kita akan banyak bercakap pada bulan Ramadan ini sebagai tindakan kita. Yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat kepada surah 14, surah Ibrahim. Semalam kita cari takwa tak ada dalam surah Ibrahim, tapi syukur ada dalam surah Ibrahim. Ustaz Tarmizi, mari kita tengok pada halaman 256. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, qari kita Ustaz Tirmizi. Subhanallah. Bacaan Ustaz Tirmizi tadi itu adalah bacaan yang para jemaah pasti akan rindui. Masya-Allah. Bulan ini. Lagu apa Ustaz tadi? Allah. Lagu saya buat tadi. Lagu tu kena tanya Ustaz Tirmizi, kongsikan pada kita. Dia rendah diri kita nak jawab ni. Tak nak jawab. Jadi itu sebagai sebut sebagai taranum ras. Saya tengok ramai apa nama kita punya follower tentang komen banyak tanya lagu apa Ustaz buat, lagu apa. Semakin rancak kita penonton kita nak tahu alunan irama itu. Bagus mudah kita dapat menggunakan alat tersebut untuk mencantik mengindahkan suara kita baca kalam Allah. Sebelum ini dia hanya mendengar Ustaz Tirmizi baca. Kali ini dia sendiri yang akan baca sebab malam ini dia akan baca Taranum Ras, Taranum Hijaz. Sebelum ini dia bercakap-cakap kan. Boleh apply dalam bacaan sendiri. Boleh apply dalam bacaan. Dan saya tertarik dengan seorang sahabat kita, penonton kita, Puan Rozi dari Singapura Ustaz. Puan Rozi daripada Singapura yang mengikuti kita dalam FB Live. Dia menyatakan bahawa mengucapkan selamat berpuasa, selamat Ramadan dan doakan kita semua serta sangat-sangat syukur, gembira kerana dapat bersama-sama belajar dan menyaksikan Quran Time ini. Subhanallah. Dia penonton tak sabar nak dengar Ustaz. Jadi insya-Allah saya akan bacakan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca. Saya nak baca satu ayat sahaja. Tadi Ustaz Tirmizi baca Taranum Ras. Saya pun nak menyambung sekali lagi bacaan dengan Taranum Ras yang Ustaz Tirmizi tadi ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق الله العظيم. Rasa berada di Haramain. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan insya-Allah. Ada sahabat-sahabat kita bertanya Ustaz Tirmizi, antaranya saudari Cik A Mizai Rahman bertanya, Ustaz, bagaimanakah kalau kita solat nanti Ustaz nak buka mushaf Ustaz, nak boleh buka Al-Quran ni dekat depan Ustaz Tirmizi. Buka Quran tidak menjadi satu kesalahan, cuma kita dianjurkan kalau solat fardu kita cukup sekadar hafalan yang kita ada. Kalau solat sunat tak ada masalah untuk kita buka mushaf Al-Quran ketika kita melakukan solat sunat tarawih. Boleh tengoklah masa baca. Boleh tengok. Jadi menariknya Ustaz boleh baca kembali ayat-ayat yang kita sedang dan ayat ini dan kita boleh bangkitkan kembali semangat yang ada. Kalau surah Ibrahim ini bercakap tentang jika bersyukur Allah akan tambah. Dan ayat ini kalau kita semak balik semula tuan-tuan, ini selepas peristiwa Nabi Musa bersama dengan kaumnya diselamatkan daripada Firaun. Jadi pada waktu itu mereka adalah komplain kepada Nabi Musa tapi Nabi Musa mengingatkan kaumnya bahawa sebenarnya kita ini telah diselamatkan daripada Firaun daripada diazab dan juga kalau dulu nak disembelih bagi anak-anak lelaki kan. Jadi azab yang besar itu kita selamat, maka kita kena bersyukur atas pertolongan Allah selamat tersebut. Pasal lepas mereka dah selamat tu, mereka adalah kata kita ni panas, tak selesa apa sebagainya. Mereka fokus lagi kepada perkara-perkara yang kecil, padahal sebenarnya ada nikmat besar Allah dah beri di dalam perjuangan mereka. Jadi itu sebabnya kalau kita bercakap tentang kehidupan kita pada bulan Ramadan ini, kita kena banyakkan sabar. Satu, memang kena sabar pasal tak makan kan, okey. Tetapi lebih daripada itu, kita nak bina syukur kerana Allah bagi kita jalan hidup ini. Kalau orang lain nak kena tukar agama dan sebagainya adalah satu perjuangan, tetapi bagi sebahagian besar tuan-tuan, kita dapat nikmat agama ini, maka itu adalah kita perlu syukuri, Allah akan tambah lagi.
Kalau ada je makanan buka puasa nanti tak boleh bagi bazar, bazar tak ada ustaz ya. Tapi kita bersyukur apa yang ada, Allah akan tambah nikmat, kebahagiaan yang ada, dan lepas daripada PKP ni harap-harapnya kita dapatlah bazar balik ustaz kan. Lebih kurang begitu je punya cerita je. Baik. Jadi kita nak teruskan kepada surah ke-31. Surah 31 ini pada muka surat 412 kita nak melihat kepada surah Luqman ustaz ya. Bagaimana syukur ada kaitan dengan hikmah dan hikmah ada kaitan dengan Quran. Jom ustaz. Okey, sama-sama kita menghayati ayat yang seterusnya daripada ayat surah Luqman. Masya-Allah. Seorang nama yang bukanlah nabi dan rasul tapi namanya diangkat sehingga diletakkan sebagai nama surah Luqman, ayat yang ke-12. Sama-sama kita hayati dan tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim, ayat yang ke-12 ya. Allah menyatakan, Allah memberi kepada Luqman al-hikmah. Al-hikmah ini kalau kita merujuk balik kepada ayat 2 daripada surah Luqman, surah yang sama, muka surat pada 411 itu, Allah bercakap tentang tilka ayatul kitabil hakim. Daripada kitab adalah hikmah, ada hikmah di sebalik Al-Quran yang kita baca ini tuan-tuan. Makin kita membaca Al-Quran, memahaminya, kita mengamalkannya, kita mendapat hikmah. Salah seorang yang diberikan hikmah, yang mendapat hikmah daripada kitab sebelum ini, namanya Luqman. Dan apakah seruan Allah pada orang yang berhikmah? Anishkur lillah, bersyukur pada Allah. Jadi orang yang berhikmah makin bersyukur pada Allah, makin kita bersyukur kepada Allah, kita akan jadi orang yang berhikmah. Dan Allah menyatakan hikmah ataupun syukur ini untuk siapa sebenarnya? Syukur yang kita nak bina pada bulan Ramadan ini untuk siapa sebenarnya? Kalau katakan ayah cakap terima kasih pada si anak ya, ataupun cakap terima kasih pada ibu kerana masakkan pada petang ini pasal bazar tak ada kan, ataupun terima kasih ayah kerana order di e-bazar contohnya, maka yang paling bahagia mendapat manfaat itu Allah nyatakan li nafsih, orang yang bersyukur itu sendiri ya. Sebelum orang yang menerima terima kasih. Jadi ini yang kita nak pasakkan dalam kehidupan kita pada bulan Ramadan ini, nak bina latihan, iaitu kita bersyukurlah ya, ucapkan terima kasih. Orang yang dapat terima kasih itu dia bahagia, tetapi orang yang paling awal mengucapkan terima kasih sesama manusia, dan sudah pastinya terima kasih kepada Allah, terima kasih memberi Ramadan pada malam ini ustaz ya, memberi tarawih, dapat saya mendengar Al-Quran. Allah menyatakan kita akan dapat macam-macam di nafsih ya. Tetapi kalau seseorang itu kufur, tidak bersyukur, Allah cakap Allah tak kisah ya. Allah tetap kaya dan Allah tetap terpuji. Kita yang rugi. Ramadan datang, Quran datang untuk kita belajar dengan persediaan paling hebat namanya puasa, tapi kalau ia tidak membina diri kita yang makin bersyukur, khawatir nanti keluarga kita tidak mendapat lebih banyak manfaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, itu sebabnya surah ini menariknya selepas syukur ayat 13 tu cakap tentang kalau syukur shin kaf ra, tapi ayat yang ke-13 itu ada shin ra kaf. Ayat 14 shin kaf ra, syukur balik semula. Ustaz Tarmizi akan membacakan ya ayat 14 untuk kita tengok kaitan nanti. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Kita nak baca ayat yang ke-14 pada muka surat 412 ya. Ustaz Al-Fadhil Ustaz Tirmizi kita tadi baca dengan bacaan mujawwad Ustaz ya. Mujawwad. Bacaan dalam mujawwad ni dalam solat tarawih boleh tak?
Ya tak pernah dibuat orang. Tak pernah dibuat Kalau orang. dia buat baca macam tu, tinggal imam seorang. Imam seorang. Dan semua bakat masuk bilik baca. Okey. Sebab itu bacaan tu bacaan kita kata yang paling lambat. Bacaan kita sebut bacaan tahqiq satu. Okey. Ada pun yang terbaiknya bacaan pertengahan tadwir. Ataupun nak cepat sikit hadar. Bagi lagi. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cuba baca, tak nak baca yang lambat tu lah. Nak baca yang cepat, ya? Takut ada yang nak belajar nak imam nak malam ni. Ya. Boleh. Okey. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Surahul Azim. Dalam ayat 14 ini ada rahsia bagaimana kita Ramadan ini akan menjadikan kita lebih bersyukur Ustaz, ya, iaitu antara Allah dan juga ibu bapa dikaitkan dalam satu ayat. Kita nak tengok sama-sama apa rahsia, mengapa sampai tinggi betul tahap ibu ayah, apa yang kita kena buat pada ibu ayah pada Ramadan ini. Nanti kita sambung sebentar lagi Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita bersama pada hari ini mengulang kaji beberapa surah yang telah kita pelajari dan kita memberi fokus kepada syukur. Bagaimana kita membina diri yang bersyukur pada Ramadan, kerana itu adalah salah satu daripada sijil. Ada 3 sijil sebenarnya keluar daripada bulan Ramadan Ustaznya. Satu namanya takwa pada ayat 183 surah Al-Baqarah. Ayat 185 itu namanya adalah sijil syukur, dan kalau ayat 186 itu la'allahum yarshudun, dia mendapat petunjuk yang matang lurus sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita melihat pada sijil nombor 2, macam mana kita nak skor tuan-tuan, ya, macam mana nak dapat markah paling tinggi, iaitu markah syukur. Dan kita dah melihat sebentar tadi daripada surah Luqman, salah satunya ialah bersyukur kepada kedua ibu ayah kita. Ya, kerana apa? Kerana ibu ayah adalah satu lambang ketika kita tidak ada apa-apa, lemah, tak boleh bercakap waktu kita kecil Ustaz, ya, tetapi ayah mak tetap menjaga kita. Bila kita dapat menghargai ibu ayah, malah lebih lagi kita akan dapat menghargai Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana badan kita banyak keperluan-keperluan yang ada, ya, Allah bagi bagi kepada kita tanpa kita minta pun. Ya, tak ada orang minta, ya Allah berilah oksigen pada hari ini, ya Allah, tak ada, kan Ustaz, ya. Tapi Allah tetap beri. Kalau mak kita dulu ketika mengandung, tak ada pula si anak mak tolong bagi makan mak dalam perut, tak ada, dia cakap begitu, ya. Kalau kita dapat menghargai perkara itu, lebih lagi kita akan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak bina. Yang pada bulan Ramadan ini masa untuk call mak walaupun tak dapat balik kampung Ustaz, ya. Bukan Ustaz balik kampung Ramadan ni tak dapat Ustaz, ya. Jadi kita harapkan mungkinlah kalau boleh berborak-borak dengan mak, dari jauhkan, ya, guna WhatsApp ke guna apa, tetapi ini masa untuk kita menghargai betul-betul pada ibu ayah. Kita nak meneruskan pada surah As-Sajdah. Surah 32 pada muka surat 415, melihat apa lagi yang perlu dibuat pada bulan Ramadan untuk membina jiwa bersyukur. Ustaz Tarmizi, dipersilakan. InsyaAllah kita beralih pada surah yang Sajdah membicarakan tentang syukur. Syukur ni satu benda yang sangat penting. Sebagaimana telah Ustaz baca tadi, orang yang bersyukur Allah Ta'ala janji untuk menambahkan akan nikmat. Kata para ulama, orang yang bersyukur seolah-olah dia sedang mengikat nikmat yang baru dan sedang memburu nikmat yang baru, mengikat nikmat yang sedia ada dan memburu nikmat yang baru. Ada pun orang yang kufur, dia seolah ingin membiarkan nikmat yang ada berlalu pergi dan membutakan terus daripada dapat nikmat yang baru. Maka marilah sama-sama kita untuk sentiasa bersyukur dan mentadabbur ayat 9 surah As-Sajdah 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ثم
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 9-10 daripada surah Sajdah tadi ada perkataan tashkurun pada hujung ayat 9 Ustaz ya. Allah berkata tentang bagaimana penciptaan kita, ada elemen daripada tanah, kemudian ditiupkan roh, dijadikan pendengaran dan juga penglihatan, juga hati kita. Tetapi tak ramai yang bersyukur ya. Jadi apakah yang kita belajar daripada ayat ini? Sebenarnya kita bukan sekadar daripada bumi, tetapi ada elemen komponen daripada langit ya. Allah tiupkan roh di mana kita perlu menggunakan 3 potensi yang ada, namanya ialah pendengaran, penglihatan dan juga hati kita untuk mengkaji balik sebenarnya hidup saya ni untuk apa. Allah jadi amat detail, amat terperinci, amat baik, ahsan dalam surah ini. Jadi bila kita fikir betul-betul, gunakan telinga kita, gunakan pendengaran dan juga penglihatan kita, akhirnya hati kita akan berujar, bercakap bahawa tidak mungkin saya sekadar diciptakan di sini happy, bergembira sahaja tanpa ada tugas besar. Padahal inilah yang dipersoalkan oleh orang-orang yang kufur pada ayat yang ke-10. Dia kata Allah nak jadikan kita balik ke? Kan? Padahal sebenarnya mudah bagi Allah dan sudah pastinya bukan sekadar hidup di dunia ini sahaja semata-mata, habis 60-70 tahun, habis. Nampak sangat itu bukanlah satu penciptaan yang bermakna, tetapi bagi orang yang beriman akan memikirkan, betul jugalah, takkanlah saya sekadar 60-70 tahun Allah jadikan bagi mata, bagi telinga, takkanlah sekadar nak makan macam juga si arnab dan si ayam yang ada sekitar kita. Cara berfikir inilah yang menyebabkan ketundukan dalam diri kita. Bila kita makin tunduk, kita makin bersyukur. Makin kita bersyukur, kita kuatkan ibadah kita pada bulan Ramadan. Macam Nabi ya, Ustaz ya, sampaikan Aisyah cari mana Nabi pada malam. Nabi kata, Aisyah kata, mengapa semayang banyak sangat kan? Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Allah. Itu yang kita nak bina, gunakan telinga, mata kita pada Ramadan ini agar makin bersyukur pada Allah. Imam-imam baru boleh manfaatkan mata untuk melihat Quran balik kan, gunakan balik untuk menjadi imam. Itu adalah peluang yang bukan setiap tahun kita ada peluang begini. Kita nak teruskan pada ayat surah 56, surah Al-Waqiah, muka surat 536. Mari Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Tirmizi. Kita nak baca sekarang surah Al-Waqiah muka surat 536. Saya nak baca satu ayat saja Ustaz ya. Iaitu ayat yang ke-70. Sebelum tu saya nak respon pertanyaan daripada sahabat di Facebook, daripada saudari Aisyah Najibah bertanya bagaimana cara untuk khatam Al-Quran bulan Ramadan Ustaz. So tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak cara. Kita nak khatam berapa kali? Kita nak khatam sekali, kita nak khatam 2 kali sebulan tu ataupun 3 kali. Kalau nak khatam sekali, kita baca setiap lepas solat fardu sebanyak 4 muka surat ataupun 4 helai kan. 4 helai. So 5 waktu ada 24 muka surat 2 helai. Jadi maksudnya habis sehari dapat 20 muka surat ataupun 10 helai. Jadi dapat 1 juzuk. 1 juzuk. Jadi kalau nak dapat lagi selepas tu dia kena ganda jadi 8 helai ataupun jadi 12 helai. Kalau 12 tu 3 kali khatam. Kalau 8 tu 2 kali khatam. Dan yang penting juga, mustahil juga kita fahamlah. Mungkin tahun ni kita khatam makna sekali. Kan. Mudah-mudahan kurang pun apa surah-surah yang kita dah bincang tu tengok-tengok sikit kan. Betul Ustaz. Baik. Jadi kita baca sekarang ayat yang ke-70. Muka surat 536. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law nasha'u ja'alnahu ujajan
Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-70 Allah menyatakan sekiranya kami mahu nescaya kami jadikannya masin, mengapa kamu tidak bersyukur. Pendek je ayat ya. Kali ini pendek tetapi ia amat bermakna. Cuba tuan-tuan bayangkan buka puasa besok ya. Minum-minum je kan. Orang kan ada air mineral ke air sky juice kan, air daripada langit. Minum-minum je air masin. Apa jadi ustaz kalau kita buka puasa air masin? Oh, Itulah. kena marah. Kena Memang marah. kena marah lah ustaz ya. Jadi betapa bersyukurnya kita air yang daripada langit itu sebenarnya datang daripada bumi. Air laut ustaz ya, dia akan menguap sampai ke atas. Yang menguapnya airnya sahaja, tak dengan garam-garam sekali. Boleh je nak bagi dengan garam. Saya pernah datang ke sebuah negara, saya tak nak lebih tahu negara tu ya. Tapi saya minum airnya rasa payau. Kan? Pasal dia proses daripada air laut dan proses tapi masih lagi ada bau tersebut. Jadi bersyukur sangat kita mendapat air yang Allah turunkan tidak ada ujaja, tidak ada masin kat situ. Dan Allah bawakan peristiwa ini ataupun suruh kita perhatikan perkara ini ya. Kalau kita tengok tadi falaula tashkurun, mengapa kamu tidak bersyukur dengan perkara ini? Pasal orang yang nak masuk ke syurga dia boleh tengok nikmat-nikmat yang ada, termasuklah air yang dia minum ya, yang tidak masin, yang tidak payau tadi itu. Dia rasakan bahawa ya Allah hebatnya engkau ya Allah, engkau beri macam-macam, aku patut bersyukur padamu dan insya-Allah nanti Allah akan beri macam-macam yang digelar sebagai ashabul yamin ataupun as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang dapat amalan daripada tangan kanan ataupun yang as-sabiqun as-sabiqun ni ustaz ya, dia dapat air kosong pun dia bersyukur. Ya, bagi adik-adik yang nak buka puasa jangan pula marah pada mak air kosong je ke mak. Contohnya kan. Okey. Dapat air kosong itu pun alhamdulillah tak payau, tak masin. Itu adalah satu tanda bahawa kita ini adalah as-sabiqun as-sabiqun ataupun ashabul yamin. Pasal ashabul yamin ini dia tak berkira sangat pasal makan minum ni. Yang penting ialah dia boleh terus melaksanakan kebaikan demi kebaikan untuk menuju kepada Allah SWT. Pasal itu je pilihan kita ada 3 dalam surah Waqiah Ustaz ya, sama ada as-sabiqun as-sabiqun yang paling awal buat kebaikan ataupun ashabul yamin ataupun ashabul shimal. Ini yang kita tak nak yang 3 ni. Baik. Jadi apa yang boleh kita buat pada bulan Ramadan ini? Bersyukur dengan air kosong yang kita minum. Alhamdulillah. Dan banyakkan minum air kosong. Itu penting tu tips pada Ramadan Ustaz ya. Baik. Kita nak pergi kepada ayat yang seterusnya 67, surah 67 muka surat 563. Ini bercerita daripada surah Al-Mulk. Al-Mulk. Surah Al-Mulk merupakan surah yang sangat dekat dengan umat Islam. Yang sentiasa kita baca. Yang mana juga ayat yang berkenaan dengan syukur ini di akhir dengan qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bersyukur. Tadi saya baca surah Yusuf walakin aktsaran nas la yashkurun, ramai manusia tak bersyukur. Dalam ayat lain sebut wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Menandakan ramai sebenarnya tak bersyukur. Mudah-mudahan kita Allah Taala selamatkan kita daripada menjadi golongan orang-orang yang tidak bersyukur. Syukur ni kita dapat nikmat, nikmat itu kita bertambah dekat di kita kepada Allah Taala. Kalau orang Terengganu kata dapat sesuatu kebaikan, dia makin galak untuk buat ibadat. Galak tu lain maksud dia. Kalau orang KL galak tu lain. Tapi kalau galak tu makin semangat. Makin semangat. Makin semangat makin semangat ya, semangat. Okey, baik. Teruskan Ustaz. Ayat 23. Satu ayat sahaja surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ayat dia ke-23, katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tetapi sangat sedikit kamu bersyukur. Ya, macam ulangan bagi surah As-Sajdah tadi, ya, ada sedikit kesamaan, tapi di bezanya itu apabila kita melihat Allah mulakan dengan istilah ansya'akum. Allah ciptakan, nasya'a, dan kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan juga hati nurani, afidah, yang membawa ataupun dia punya asalnya itu daripada perkataan fuad Ustaz ya. Dia ada kaitan dengan emosi perasaan kita.
bila kita masuk pada bulan Ramadan ini, bila kita gunakan telinga kita dengan betul, mata kita dengan betul, maka emosi kita pun akan jadi betul, tuan-tuan. Tapi kalau dengarnya salah, tengok yang salah, kesannya hati akan mudah mencari kesalahan. Mudah berperasaan nak marah pada bulan waktu lapar, Ustaz, kan? Mudah betul nak marah. Tetapi kalau kita dengar elok-elok, ya, dan kita lihat, tengok benda yang elok, macam mata lebah lah, Ustaz, ya. Sentiasa cari bunga dan madu. Jangan jadi mata lalat. Bulan Ramadan ni jangan jadi mata lalat. Kita nak latih sentiasa dapat mata lebah, sehingga kan keluar bulan Ramadan ini kita akan menjadi lebah yang diangkat namanya di dalam Al-Quran. Ada surah An-Nahl yang kalau ada peluang kita belajar lagi lah, Ustaz, ya. Kita tak tahulah Ustaz ke Ustaz mungkin boleh lah bacakan nanti Arabnya. Yang kita doakan kita boleh terus mengkaji Al-Quran ini lebih mendalam, pasal Allah memang bagi macam-macam untuk panduan kita bersama. Jadi apa yang boleh kita buat pada bulan Ramadan? Kita bersyukur kita diciptakan dan kita gunakan hati perasaan kita itu untuk kebaikan. Ya, masak dengan penuh semangat ibu-ibu di rumah, ya. Kalau ayah jadi imam tu penuh perasaan, kan? Jangan sambil-sambil tu je nak habis saja, bukan. Perasaannya menghargai, walaupun mungkin ini kali pertama menjadi imam tarawih, tetapi kita bersyukur Allah beri peluang kepada kita tahun ini. Ya. Baik. Kita nak teruskan ayat terakhir daripada surah 76, muka surat 579, bercerita tentang syukur. Mari kita tengok surah Al-Insan. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Kita nak sambung Ustaz, surah 76 ni itulah surah Al-Insan. Ya, ayat yang saya nak bacakan ini amat dekat dengan suasana nak Ramadan ini, iaitu memberi makan orang yang memberi makan orang buka puasa, maka pahala dia tu sama dia dapat tanpa mengurangkan sedikit pahala orang yang beri makan itu. Contoh, Ustaz Tirmizi bagi hadiah ataupun saya hadiahkan juadah berbuka kepada Ustaz Tirmizi, saya dapat pahala Ustaz Tirmizi. Ustaz Tirmizi dapat maksudnya tanpa mengurangkan sedikit pahala yang saya atau yang Ustaz Tirmizi. Boleh dah? Nasi Arab ke apa nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Betul juga. Sebelum saya baca tu Ustaz, sahabat FB kita, Cik Ahmad Syukri bertanya, Ustaz, saya imam okey insya-Allah. Imam okey, cuma doa Ustaz, adakah boleh baca doa bahasa Melayu? Oh, masya-Allah. Ustaz Tirmizi, boleh tak masalah. Dalam Quran temu kita baca bahasa Arab, bahasa Melayu. Bahasa Melayu. So, kepada semua yang bakal menjadi imam, jangan takut sebab tidak ada doa yang wajib dibaca selepas daripada solat dan sebagainya. Tidak ada yang wajib. Yang dianjurkan oleh Nabi SAW ialah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang dalam hadis Nabi SAW. Yang lain kita doa daripada hati nurani kita. Yang penting doa tu kita faham, Ustaz. Mana boleh baca dalam bahasa Melayu, bahasa orang putih pun boleh lah. Cuma tu ada kalau doa kunut tu jangan bahasa Melayu lah. Selepas tu insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Tirmizi. Jadi insya-Allah kita nak sambung ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Pada ayat yang ke-9, ya, sambungan daripada ayat ke-8, mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, orang yang ditawan, sambil berkata, ayat 9 itu sambil berkata apa? Dia kata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah kerana mengharapkan keredaan Allah, liwajhillah. Ya, menghadap Allah, mengharapkan keredaan Allah. La nuridu minkum, kami ni tak nak jaza'au wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan terima kasih daripada Tuhan. Jadi ini adalah apa yang dibuat oleh orang-orang yang akhirnya masuk ke syurga, diberikan air, ya, daripada mula-mula ambil sendiri, kan, kemudian dihidangkan dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana merekalah yang menghidangkan makanan di atas dunia ini. Ya, bagi tuan-tuan, kalau boleh buat makanan yang ada, kalau sempat boleh beri sikit kepada jiran satu. Ataupun yang keduanya,
ada banyak pusat anak yatim, orang-orang miskin, kita tengok ya, ada orang-orang lain yang menolong, dia boleh pergi ke rumah orang tersebut. Alhamdulillah, kita mungkin tak boleh, tapi kita masukkan sumbangan agar makanan itu sampai. Dan tak payah kita nak letak cek ke apa ke, okey, nak ambil gambar ke apa ke, nak bergambar tak ada masalah, tetapi bukan itu hala tuju kita. Maka apakah yang Allah beritahu? Allah akan beri ganjaran. Ya, maksudnya apa? Maksudnya pada bulan Ramadan ini mak ayah membuat sesuatu, memberi bantuan kepada si anak dalam rumah, kalau tidak ada perkataan terima kasih ya, ataupun tidak ada balasan daripada anak, kita masih lagi tetap membuat kebaikan ya, walaupun dalam masa yang sama kita boleh mengajar adab ya, ajar adab tu tak ada masalah. Okey, kalau dapat ucap terima kasih, boleh ajar untuk pendidikan. Tetapi kalau tak dapat, terutama kalau kita berinteraksi dengan orang luar, kita masih lagi tetap membuat kebaikan. Itulah perjuangan membina syukur pada bulan Ramadan yang harapnya Ustaz ya, kita dapat sampai ke tahap ini, keluar Ramadan dapat semalam dapat sijil takwa kita bincang, dan kemudian kita dapat sijil syukur ya, selain daripada sijil rushd ataupun rushdan, iaitu petunjuk yang benar terus menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya Ustaz, kalau boleh kita nak berdoa ya, harapnya Allah mengabulkan doa kita masuk bulan Ramadan dah malam ni dah dekat dah ni ya. Tetamu yang kecil kita hargai, tetamu besar kita buat persediaan. Ini yang amat besar, moga-moga kita bersedia secukupnya Ustaz. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلهنا أنت الشافي إلهنا أنت الكافي يا من كفانا كل شيء اكفنا شر الأمراض يا من كفانا كل شيء أعذنا من سيء الأسقام يا من كفانا يا من كفانا يا من كفانا كل شيء أعذنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله يا رحمن يا رحيم Ya Allah, sekiranya iman kami ini lemah ya Allah, maka Engkau kuatkanlah iman kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya sebelum ini kami banyak berlumuran dengan dosa dan maksiat ya Allah, maka Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah keresahan di hati-hati kami ini ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan keluar terhadap masalah-masalah yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang boleh menyelesaikan dan melampangkan masalah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa. Ya Allah ya Tuhan kami merindui akan iman yang sempurna ya Allah. Ya Allah, kami kurniakanlah kepada kami keyakinan yang benar kepadamu ya Allah. Ya Allah, kurnialah kepada kami hati yang khusyuk kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang saleh ya Allah. Kurniakanlah kepada kami hati yang bergantung kepadamu ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan cinta kami dalam hati kami ini membara, melainkan hanya kepadamu ya Allah. Kami bersandar kepadamu ya Allah. Kami bergantung kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
temukanlah kami di bulan Ramadan al-Mubarak ya Allah. Ya Allah, berilah ruang dan kesempatan kesihatan kepada kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada jiwa-jiwa kami untuk bangun menghidupkan malam Ramadan ya Allah. Ya Allah, Kau senaraikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang berjaya dimerdekakan daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami semua di kalangan hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita Ustaz sebentar tadi. Moga-moga Allah menerima doa daripada tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah untuk kita ditemukan dengan Ramadan pada maghrib ini insya-Allah. Moga-moga Allah berikan kekuatan kepada kita dan kita bersyukur kerana kita sudah pun belajar beberapa surah sementara kita nak sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Dan ada soalan yang masih lagi kita nak kumpulkan Ustaz ya. Nak kumpulkan sebenarnya sampai hari Jumaat ya. Tapi hari ini hari Khamis, kita bagi dululah ya. Kita bagi dulu soalannya Ustaz. Silakan. Untuk soalan tajwid tuan-tuan dan puan-puan, sila nyatakan 3 contoh hukum idgham ma'al ghunnah dalam bacaan-bacaan yang kita baca pada hari ini. Sila nyatakan ataupun berikan 3 contoh hukum idgham ma'al ghunnah dalam ayat yang kami bacakan pada hari ini. Okey, baik, itu adalah soalan untuk tajwid. Untuk tadabbur, apakah 4 surah yang dibaca dalam Malaysia Quran Time yang mempunyai perkataan syukur? Kita dah semak sebentar tadi. Jadi tuan-tuan senaraikan 4 surah dan kita sama-sama ya, kita melihat kepada beberapa surah yang kita dah lihat dalam Malaysia Quran Time ini Ustaz ya. Kita doakan ada surah-surah lain yang kita akan dalamilah ya. Bersama siapa? Bersama Ustaz akan sudi ke sama lagi pada Ramadan ini? InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz ya. Pasal ada daripada penonton yang dia hadiahkan satu kek Masya-Allah. sempurna Malaysia Quran Time. Dia bila bagi kek ini biasanya sama ada tandanya apa tu Ustaz? Tanda habis ke ataupun permulaan ke ataupun dia sama ada habis ataupun baru nak bermula ya. Jadi sebenarnya kita dapat makan kek lah. Yang pasti dapat makan kek itu yang penting ya. Okey, jadi sebelum kita nak bawakan kek tersebut sebagai penghargaan, terima kasihlah diucapkan kepada siapa? Kepada penonton kita yang hadiahkan kek untuk Malaysia Quran Time, Puan Rosita. Puan Rosita nanti dan juga Puan daripada Puan Wahida Black and White Kitchen. Black and White Kitchen. Tapi sebelum kek tu didatangkan, bagi tuan-tuan yang rasa kami tak nak bagi kek kan, kami nak bagi Quran, tuan-tuan masih lagi ada peluang ya untuk mewakafkan Al-Quran ke seluruh hospital dan juga pusat kesihatan seluruh negara ya, kerana mereka memerlukan mushaf untuk dibaca terutama bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Tuan-tuan masih lagi ada peluang. Ada yang kata nak tunggu bulan Ramadan, tapi jangan tunggu bulan Ramadan pasal mereka memerlukan segera ya. Jadi tuan-tuan boleh ambil peluang itu untuk memberi wakaf pada nombor akaun yang disampaikan tadi ya. Dan kita sudah bersedia di hujung ini Ustaz, kuis dah selesai. Kemudian apa lagi Ustaz? Dah selesai? Wakaf dah kita maklumkan siapa yang nak berwakaf. Yang kek je lah kita belum makan lagi. Masya-Allah. Macam mana Ustaz? Nampak kita nak tunjukkan ke kek tu sebut kepada itu adalah kek yang dihadiahkan dari Puan Rosita. Kita ucap terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi dah habis ke Ustaz ni makan kek ni, dah tak ada lagi Quran Time ke macam mana Ustaz? Kalau kita potong maksudnya ini tandanya kalau orang Melayu kita, kalau pulut kuning tu baru tamat. Baru nak mula kot. Kalau baru nak mula lah ni. Okey, maksudnya baru nak mula. Malaysia Quran Time akan diteruskan tuan-tuan insya-Allah pada bulan Ramadan dan insya-Allah kami bertiga insya-Allah akan bersama dalam beberapa surah ya. Kita akan mengkaji surah Maryam, kita akan mengkaji surah Al-Hijr, beberapa surah sepanjang Ramadan ini. Moga-moga ia memberi manfaat. Jadi tuan-tuan boleh membaca Al-Quran, khatam Quran macam tips yang Ustaz Tarmizi berikan tadi, dan boleh kaji ya, tadabbur sikit-sikit, bersedia untuk slot kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 insya-Allah.